Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar lesson 2, iaitu drawing shapes of orbitals. Hari ini kita akan belajar macam mana nak lukis orbitals. Okay, so untuk lesson sebelum ni kita dah belajar, kita dah tahu shapes of orbital ni ada depends on dia punya angular momentum quantum number. Okay, kita tengok apa? Okey, iaitu angular momentum quantum number ataupun kita kenali sebagai L. Okey, L ini kalau equals to 0, so dia represent orbital S. Okey, orbital S, dan orbital S ni bentuknya macam mana? Bentuknya adalah sphere. Okey, untuk L is equal to 1, so ini adalah orbital P. So di mana orbital P ni ialah bentuknya ialah dumbbell. Okay, and then lastly untuk syllabus kita ialah L is equal to 2, di mana L 2 is equal represent d orbital. Okay, d orbital mostly dia punya structure-nya ataupun shape-nya berbentuk cloverleaf. Okay, ada 5 orbital D, tapi 4 orbitalnya adalah dalam bentuk cloverleaf, dan untuk dx squared dia punya orbital bentuknya ada macam dumbbell dan ada donut dekat sini. Okay, alright, so kita teruskan. Okay, untuk latihan ini anda boleh rujuk page 15. Okay, page 15 ada latihan untuk shapes drawing. Okay, so each drawing mesti ada axis X, Y and Z. Kenapa ada axis X, Y and Z dan perlu ke ada axis ni? Okay, axis ini dia represent kita nak lukis shape orbital shape ni dalam bentuk 3D ataupun 3-dimensional. Bila ada 3-dimensional, so kita mesti refer dia punya axis dia mesti ada 3, iaitu axis X, axis Y dan axis Z. Sebab tu kita panggil 3D. Okey, dan dalam lukisan tu juga kita perlu sertakan dengan orbital name. Okey, contoh macam tadi. Okey, ni orbital apa? Orbital 2s, orbital pz, dan ini ada stepnya adalah ada label orbital. Okey, and then seterusnya yang ketiga kita mesti shade the orbital. Shade tu maksudnya kita kena lorek. Okey, lorek ni sebenarnya optional, tapi untuk awak lebih baik kita shade ataupun lorek dia punya orbital. Okey. Untuk draw, steps untuk draw the shape of orbital ada 4. Yang pertama, determine the shape. Dan yang kedua, kita nak determine the size. Yang ketiga, kita kena draw dia punya axis. Dan lastly, kita akan buat shading. Okey, so determine shape ni macam mana? Determine shape ni, so kita tengok orbital tu dia bagi S ke, P ke, D. Okey, F tak belajar. Okay, so S bentuknya ialah sphere. Okay, sphere tu maksudnya macam bola lah. Okay, and then P bentuknya apa? Bentuknya ialah dumbbell. Okay, dumbbell tu bentuknya ada loops, ada 2 loops, dekat tengah-tengah ni ada nodes. Okay, and then D bentuk apa? Bentuk clover leaf. Clover leaf tu macam mana? Clover leaf ni bentuknya ada 4 kelopak. Okey. And then yang kedua, kita nak determine the size. Okey. Apa maksudnya? Kita tengok dia punya N. Okey. N is equal to 1 is smaller compared to N is equal to 2. Contohnya apa? Kita ada orbital 1s dan orbital 2s. Orbital 1s size dia macam ni. Tapi orbital 2s bentuk sphere-nya dia still bentuk sphere, tapi dia lebih besar compared to 2s. Okay, lastly, yang ketiga kita akan draw dia punya axis. Axis ni kita akan draw axis X, Y and Z. So axis yang pertama, axis yang kedua, axis yang ketiga. Okay, so bentuknya adalah bentuk 3D. Okay, lastly kita akan shade. So macam yang saya buat ni, sebelum dah buat ni, ini kita dah shade, iaitu lorek. Okay, so kita tengok soalan. Soalannya diberi example kita ada 1s, so draw orbital 2s and 3s. Okay, so orbital 2s, kita tengok S ini, S ni bentuk sphere.
Okay, and then kita tengok n dia, n dekat sini, n dia is equal to 2. So maksudnya kita kena lukis larger than 1s. Okay, so step pertama apa? Step pertama kita lukis bentuk sphere. Make sure lebih besar compared to 1s. Okay, kemudian kita lukis axis. Korang guna pembaris Okay, 1, 2, 3. Okay, and then label paksi X, Y and Z. Okay, so susunan dia korang boleh start clockwise ataupun anti-clockwise. So kalau korang start dari sini, X, Y, Z. Ataupun korang boleh buat macam ni, X, Y and then Z. Ataupun korang nak buat anti-clockwise, nak label dari anti-clockwise, so dari bawah, X, Y, Z pun boleh. Okay, and then step yang terakhir kita lorek. Make sure tak nampak dia punya axis. Okay, and then mesti ada apa? Mesti ada lukis, mesti ada axis. Lastly, kena label. So ini adalah orbital 2s. Okay, sekarang ni kita nak lukis orbital 3s pula. Okay, orbital 3s mesti lebih besar compared to 2s dan 1s. Okay, orbital 3s still bentuk sphere sebab s. Okay, and then n dia lebih besar. So, okay, tak berapa cantik. So, kita buat bentuk bulat betul-betul. Okay, and then dah lukis sphere, dah lukis lebih besar compared to 2s, dan kita lukis axis. 1, 2, 3. Okay, so kita label X, Y, Z. Okay, lastly kita shade. Okay, dah kita dah lukis orbital apa? Orbital 3s. So mesti label. Okay, seterusnya kita akan draw orbital 2px, 2py, 2pz. Okay, kenapa ada 2px, 2py, 2pz ni? So kita ingat balik. So n is equal to 2, l dia, p ni adalah l is equal to 1. So m nya kita ada negative 1, 0, positive 1. Ini represent apa? Represent dia punya orientation atas paksi X, Y and Z. So that's why ada nama orbital 2px, 2py, 2pz. Okay, so macam mana nak buat? So ingat balik, L ialah orbitalnya berbentuk dumbbell. Okay, so macam mana bentuk dumbbell? So senang kita buat bentuk dumbbell. Saya suka lukis dia punya lobes dulu, lepas tu baru kita lukis axis. Okay, so dah lukis dumbbell, kemudian kita lukis axis X, Y, Z. Okay, so ini kemudian kita lorek. Okay, and then kita nak lukis orbital apa? Kita nak lukis orbital 2p pada orientation X. So, kita kena label. Axis yang ada dekat atas ni ialah X. Kenapa? Sebab kita nak lukis orbital X. So, maksudnya orbital ini berputar pada paksi X. So, kalau sini X, sini Y, sini Z. Okay, sekarang ni kita nak lukis orbital 2py. Macam mana? Okay, kita buat je bentuk menegak tadi. Okay, and then make sure dua ni
Kalau korang tengok n dia sama, is equal to 2. So make sure size dia mesti sama antara 2px dan 2py. Okay. Okay, kita lukis dia punya loops. Okay, kemudian kita lukis axis. Okay, dan kita lorek. Okay, so ini orbital apa? Ini orbital 2py. So kalau orbital 2py, so orbital ini mesti lies on the axis y. So this is y. So kalau sini y, z, x. So kalau ikut dia punya clockwise, so x, y, z. Okay. Alright, sekarang ni kita akan buat z pula. Okay, z macam mana? Macam tadi. So Z, okay, size yang sama, bentuk dumbbell. Okay, make sure loops ni mesti sama size. Okay, korang nak sheet dulu ke apa, tak masalah. Okay, dan kemudian lukis axis. Okay, so ini kita nak buat orbital apa? Kita nak buat orbital 2p Z. So, sini Z, X, Y. Okay, so kita dah buat orbital 2px, 2py dan 2pz. Dan energi untuk tiga-tiga orbital ini, energi untuk tiga-tiga orbital ini, energinya adalah same energy. So size-nya pun sama. Size pun sama. Samalah. Okay, size-nya sama. Okay, sekarang ini kita nak lukis orbital 3px. Okay, apa yang beza dekat sini? N dia is equal to 3 and n is equal to 2. So maksudnya kita kena lukis size ini mesti lebih besar, bigger. Okay, so bentuknya still sama, iaitu dumbbell. Sebab bentuk apa? Bentuk P. Okay, so orbital P, the size is bigger. Okay, and then we draw the axis. Oh. Okay, and then lorek. Okay, dan kita nak lukis orbital apa ni? Kita nak lukis orbital 2px. Maksudnya dia mesti lies on the axis x. So sini y, sini z. Okay, so kalau kita tengok, the size is bigger. So the size of 3px larger, the energy pun bigger. So dxy, dyz dan dxz dan dx squared minus y squared. Okay, ada pembetulan kat sini. Okay, dia bukan dx squared minus z squared, dia dx squared minus y squared. Okay. Okay, untuk 4 ini bentuknya adalah bentuk clover leaf, dan satu orbital ini bentuknya dumbbell plus donut. Okay, so untuk lukis dxy, dyz dan dxz, tipsnya ialah kita akan lukis 4 kelopak ataupun clover leaf dan dalam bentuk tambah. Okay, and then dx squared minus y squared kita akan lukis dalam bentuk formation X. Now kita start lukis orbital dxy. Okay, untuk orbital dxy kita akan lukis clover leaf dalam formation tambah. Okay, macam mana? So kita akan lukis kelopak pertama, kelopak kedua, kelopak ketiga, kelopak keempat. Okay, so kalau nampak dalam bentuk dia macam bentuk tambah kan. Okay, and then seterusnya kita akan lukis axis. So axis 1, axis 2 mesti melalui antara loops. Okay, tak nampak kan. Kita buat warna lain lah. Okay, so axis pertama,
axis kedua melalui loops dan axis ketiga pun melalui loops. Okey. Sekarang ni kita nak lukis orbital dxy. Okey, so apa maksud dxy? Maksudnya loops ini mesti melalui antara orbital x dan y. So mana satu axis yang melalui antara loops? So dua ni kan, satu, dua. So kita akan label, so ni orbital x, orbital y, dan ini orbital z. Okay, so kemudian kita akan lorikkan semua orbital. Okay, so ni orbital dxy. Okay, macam mana? Okay, sekarang ni kita akan lukis dyz dan dxz. Sama je, kita akan lukis dalam cloverleaf dalam bentuk tambah. Okay, macam tadi, tambah. Dan ada satu axis melalui loops dan ada dua axis yang melalui antara loops. Sama juga dengan ini. Okay, so apa yang beza? Kita bezakan dengan dia punya label sahaja. Okay, label axis sahaja. Okay, so contohnya ini. Okay, so kita nak lukis orbital apa? Orbital dyz kan. So axis yang yz tu mesti letak antara sini, antara loops y, z. So ini yang tak ada huruf dekat sini, kita akan letak dekat yang melalui loops. Okay, sama juga dengan dxz. Okay, huruf mana yang tak ada? Huruf y. So y kita akan letak kat sini. Okay, so antara loops, axis yang melalui antara loops ini kita akan label dengan x dan z. So y, z, so sini x. Okay, so sekarang ni kita akan lukis orbital dx² minus y². Okay, so ingat balik, ini adalah dalam bentuk cloverleaf dan formationnya mesti dalam bentuk X. Okay, so macam mana nak lukis? So kita akan lukis cloverleaf 4 kelopak dalam bentuk formation X. 1, 2, 3, 4. Okey, sekarang ni kita akan lukis pula dia punya axis. Axis dia sama macam kita lukis axis XY, YZ dan XX tadi. So kita ada satu tegak. Okey, bezanya sekarang axis yang di tengah ini tidak melalui loops tapi dia melalui antara loops. Okey, and then dua lagi axis akan melalui loops. Satu, dua. Okey, ini kita panjangkan sikit lah. Okey, so ini adalah orbital dx² minus y². Okey, x² minus y² ni maksudnya apa? Axis x dan y akan melalui loops dan axis z akan melalui antara loops. So, x kita dekat sini, x, y, dan sini z. Kemudian kita akan lorikkan all the loops. Okey, boleh nampak beza tak antara orbital dx² minus y² dengan orbital dxy, dyz dan dxx, iaitu kalau xy ini melalui antara loops, z ini mesti melalui loops. Kalau untuk x² minus y², xy ni yang melalui loops dan z ini melalui antara loops. Alright, lastly kita akan lukis orbital dz². Okay, orbital dz² macam mana? Kita akan lukis dalam bentuk dumbbell dan kita akan tambahkan donut. Okay, so macam mana? Okay, so dumbbell macam orbital p tadi. 1, macam bunga. So kita lukis yang lebih baik. Okay, ni dumbbell. Okay, and then kita akan lukis donut. Donut tu akan duduk dekat mana? Donut ni akan duduk dekat tengah-tengah ni.
Okey. Seterusnya kita akan lukis dia punya axis. Satu di tengah dan dua di satu. Okey. Kemudian kita akan lorikkan dia punya orbital. So lorik dia punya dumbbell. Lorik dia punya donut. Okay, so ini adalah orbital D, Z, superscript, subscript, square, superscript. Okay, so di Z square kita ada paksi X, Y and Z. So paksi Z kita akan letak di tengah. So Z ini maksudnya akan melalui loops dumbbell. Okay, and then ini paksi X dan Y. Okay, selesai. So ini adalah 5 orbital. So 5 orbital D, orbital P, X, Y and Z, dan orbital S. Selamat jumpa.